Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus memberikan tumpuan untuk bersama-sama kami malam ini. Ruang Bicara bersama-sama saya, penyampai anda, Ziana Nasir. Sepanjang sejam kita akan bersiaran dan istimewanya malam ini, Ruang Bicara kita bawakan secara back to back. Untuk sesi yang pertama, apa yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan peluang pekerjaan perkhidmatan P-Hailing buat Bumiputera semasa endemik COVID-19 sebab difahamkan semasa tempoh pandemik lebih 700,000 sebenarnya rakyat Malaysia yang mendaftar sebagai P-Hailing dan E-Hailing. Tapi untuk kali ini tumpuannya adalah untuk P-Hailing. Jadi kita nak bincang lebih lanjut bersama-sama dengan pengarah Penyelidikan Analitik dan Teknologi Maklumat atau Teraju, Encik Nik Nazrini Abdul Rahman di talian. Hello, Assalamualaikum Encik Nik. Waalaikumsalam Encik Ziana. Apa khabar? Alhamdulillah sihat seadanya dan ceria sentiasa. Dan saya juga harapkan Encik Nik ceria bersama-sama kami untuk malam ini ya. Sama-sama. Okey, kita nak terus kepada apa yang kita nak bincangkan berkaitan dengan P-Hailing dan sebagainya. Cuma di sini saya nak tahu apa yang membuatkan Teraju sendiri terpanggil untuk mengkaji isu ini. Alright, terima kasih Cik Ziana. Berkenaan dengan terpanggilnya Teraju untuk mengadakan kajian ini adalah kita dapat lihat pada tahun 2020 COVID-19 dah melanda satu dunia dan juga Malaysia ya. Di mana pandemik tersebut telah memberikan satu tamparan yang amat hebat kepada ekonomi kita, di mana kita pun sedia maklum bahawa keluaran dalam negara kasar pada tahun 2020 telah menguncut sebanyak 5.6%. Ya. Dan disebabkan oleh itu kebanyakan perniagaan perusahaan terpaksa mengurangkan kos dan sekaligus mungkin akan mengurangkan pekerja dan juga melepaskan pekerja masing-masing ya untuk to survive. And then kita dapat lihat disebabkan oleh itu kadar pengangguran pun telah meningkat agak mendadak pada 10 tahun kedua tahun 2020 iaitu sebanyak 5.1%. Dianggarkan hampir 800,000 orang yang menganggur buat masa itu ya. Dan di situ kita pun pihak di Teraju kita dapat melihat bahawa kebanyakan laporan-laporan di media telah mendengarkan bahawa kebanyakan orang yang tertekan akibat pandemik COVID-19 tersebut mencuba untuk melangsungkan kehidupan mereka dengan mencuburi dalam bidang ekonomi gig. Ya, salah satu adalah dalam bidang ataupun sektor P-Hailing, ya, terutamanya penghantaran makanan. Kita pun dapat dengar ada banyak laporan yang menyatakan ada pilot ataupun pekerja-pekerja mahir yang terpaksa beralih arah untuk memandu motosikal untuk menghantar makanan, iaitu P-Hailing. Dan kita juga ada lihat bahawa salah satu kenaikan sebabkan oleh kelambakan penunggang hantar makanan ini, kita dapat tengok bahawa kes kemalangan meningkat ya. Ada sampai kes yang sudah parah sampai meninggal dunia. So di situ lagi satu faktor yang amat penting, kita tengok bahawa kebanyakan daripada penghantar makanan bedanya adalah di kalangan kaum putera. So disebab itulah kita tergerak untuk mendalami isu-isu yang menghadapi sektor P-Hailing ini dan juga cuba untuk mendengarkan terangan-terangan bagi menambah baik sektor tersebut. Okey, baik. Kalau kita melihat kepada betapa ramainya Bumiputera menyertai perkhidmatan penghantaran makanan ini, apa antara faktor-faktor lain yang menyumbang ataupun mendorong mereka ni untuk menyertai sektor yang tengah kita bincangkan? Sudah pastinya mereka terkesan kerana dek pandemik COVID-19 dan apa lagi isu-isu yang sering dikaitkan dengan golongan ini? Kalau kita tengok daripada Dapatan Kajian kami, sebanyak 503 responden telah memberi pendapat mereka dari kajian soal sidik kami. Sebanyak 93.8% terdiri pada kaum putera. So majority of them actually from putera. Dan bila kita mendalami lebih detail, kita dapat lihat bahawa terdapat 5 faktor yang mendorong mereka menyertai P-Hailing. Faktor utama merupakan disebabkan oleh masa. Ya. So sektor P-Hailing is actually very flexible, amat flexible. So terpulang kepada masa lapang mereka untuk berkecimpung di dalam sektor P-Hailing ini. So itu merupakan faktor utama. Faktor kedua disebabkan oleh pendapatan. Ya. Kerana mereka ingin meningkatkan pendapatan. Walau bagaimanapun mereka 77% mengatakan bahawa
e-hailing ni bukannya pendapatan utama mereka untuk menambah pendapatannya. So hanya 20% katakan dia merupakan main source of income. And then faktor ketiga yang amat-amat jelas sekali adalah disebabkan oleh kelangsungan hidup. Yang mana kita pun semua sedia maklum ramai kita terimpak daripada pandemik COVID-19 ya. So untuk memastikan ada kelangsungan hidup, mereka pun mencuburi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Keempat, disebabkan ekonomi gig ini makin berkembang. Kalau Cik Zainal boleh ingat sebelum kita start pandemik pun sektor ini pun telah berkembang. Tapi dengan maju dengan rancaknya sejak pandemik bermula, kita tak boleh keluar rumah, kita terpaksa beli makanan either online atau masak sendiri. Tapi kebanyakannya bila beli makanan secara online memerlukan pertolongan penghantar makanan untuk hantar makanan kepada mereka ya. Dan faktor kelima adalah disebabkan oleh kelayakan, di mana kebaikannya atau kelebihannya ekonomi gig ini, terutamanya e-hailing, tidak memerlukan tahap pendidikan yang tinggi. 70% daripada responden kita mengatakan bahawa mereka mempunyai CJ pelajaran pendidikan SPM sahaja dan ke bawah. So dari situ kita tengok keperluan pendidikan atau kelayakan pendidikan tidaklah merupakan salah satu halangan utama untuk mereka mencuri bidang ini. Dan berkenaan dengan isu-isu yang telah kita dapati melalui kajian kami, juga terdapat 5 isu utama. Nombor satu, mereka yang bekerja di dalam sektor ekonomi ini, terutamanya e-hailing ini, tidaklah tergolong di dalam pekerja-pekerja yang mendapat perlindungan di bawah undang-undang buruh. Ya, because mereka memang tidak recognize sebagai seorang employee untuk mendapat menikmati perlindungan di bawah undang-undang buruh. Nombor satu. Isu nombor dua, sistem aplikasi itu sendiri. Bagi kita yang pelanggan, jarang ada masalah kan. As soon as kita buka kita punya app, certain platform yang kita suka, and then kita tengok list of makanan yang kita nak, kita just pilih, tekan, bayar online, and then sorted. InsyaAllah makanan itu akan dihantar. Tetapi daripada aspek hantar tu, ada beberapa isu dengan sistem aplikasi yang perlu ditambah baik. Contohnya, sistem navigasi yang agak lemah, di mana salah satu isunya merupakan sistem aplikasi mengambil jarak pembaris. So contoh katalah Cik Zainal order makanan daripada McDonald's for example ya. So daripada point A iaitu McDonald's untuk dihantar kepada Cik Zainal to point B, sistem aplikasi itu mengambil sebagai jarak pembaris straight line. So agak tak munasabah lah, bahkan penunggang tersebut ataupun penghantar makanan tersebut perlu melalui jalan-jalan yang dia perlu lalui untuk sampai ke lokasi Cik Zainal lah contohnya. So isu ketiga pula, sistem gaji ataupun upah yang diberikan kepada penghantar makanan itu sendiri yang sekian berubah-ubah ya. Mungkin daripada perubahan itu disebabkan oleh penambahbaikan kepada sistem gaji. Tapi setengah perubahan tersebut telah menyebabkan kekurangan dari segi jumlah upah yang perlu didapati oleh seseorang penunggang penghantar makanan tersebut. So bila dia selalu berubah, sukar untuk penunggang ataupun penghantar makanan tersebut untuk be able to fokus ataupun nak tengok berapa banyak yang dia mampu dapat bila dia kerja yang sampai hujung bulan lah contohnya. And then isu yang keempat merupakan salah satu yang amat penting, di mana 71 responden, lebih kurang 400 lebih mengatakan bahawa mereka pernah mengalami kemalangan. Tak kisahlah kemalangan yang kritikal ataupun yang kemalangan yang kecil, tapi salah satu bentuk kemalangan tu kita pernah hadapi. So di situ adalah amat pentinglah kita tengok bahawa salah satu sebabnya mungkin bahkan penunggang penghantar makanan tersebut perlu mengejar masa untuk hantar makanan tersebut kepada pelanggannya. So, because dia ada time limit, and then kalau dia tak sampai dalam masa yang time limit, dia dapat rating rendah, dan dia dapat rating rendah, dia mungkin kurang, dia punya tangga gaji itu dikurangkan. Dan isu yang terakhir, isu kelima adalah sebabkan penghantar sendiri sering dipersalahkan bila dia hantar makanan, because sebagai pelanggan, yang apa yang kita nampak hanya penghantar makanan itulah kan. Kita tak deal dengan vendor ke atau
dah hanya just order daripada app je. So disebabkan ada kelewatan di sebelah ataupun di restoran ataupun vendor yang lambat menyediakan makanan, penghantar tu sendiri yang dipersalahkan juga. So itu adalah kita lihat lah ya, kalau katalah ada isu ataupun kelewatan daripada sebelah vendor tu, patutnya dinilai di sebelah pihak vendor lah, bukannya dipersalahkan di penunggang penghantar makanan. Baik, okey. Itu dia hasil dapatan daripada kajian yang dijalankan terhadap lebih 500 responden yang dinyatakan oleh Encik Nik sendiri, dan melihat kepada isu-isu yang telah pun dikenal pasti itu sendiri. Bagaimana teraju melihat isu-isu ini diangkat dalam usaha untuk penambahbaikan kebajikan bagi penghantar makanan itu sendiri? Okey, Cik Zainab, ada beberapa cadangan yang telah diketengahkan, ya, because bila kita buat kajian ini, kita telah melibatkan bukan hanya responden, iaitu sebanyak 503 orang, tapi kita pun telah menjalankan beberapa sindikasi, ya, dengan pihak berkepentingan seperti pihak kementerian, pihak agensi, persatuan penghantar semestinya, syarikat pengendali platform dan juga vendor-vendor, ya. So bila kita jalankan sindikasi ini, kita dapati ada beberapa cadangan yang berat, ya, untuk kita mengatasi masalah-masalah, contohnya mewujudkan satu sistem penilaian, persijilan dan pentaulihan kepada platform e-learning tersebut. So sesuatu platform holder tu patutnya dinilai lah dari segi aspek service provider mereka, dan dalam dia provide servis kepada pelanggan. Dua, merupakan keselamatan jalan raya bagi penunggang ini, perlulah dikemas kini, yang mana yang diterajui oleh Kementerian Pengangkutan, difahamkan mereka di dalam dalam merangka hujung perangkaan daripada akta yang baru dan dari segi akta keselamatan jalan raya ini. Ketiga, sistem yang telus kepada pelanggan untuk melihat secara live barangan atau makanan mereka yang dibeli yang akan dihantar kepada mereka. So di situ pelanggan boleh menilai bahawa adakah kelewatan ataupun kekurangan itu disebabkan oleh penghantar makanan ke, ataupun disebabkan oleh vendor ataupun syarikat pengendali sendiri, ya. Dan keempat, sistem rating bagi keseluruhan pemain industri perlu diwujudkan untuk meningkatkan kecekapan aplikasi, so that platform yang ada ini dapat ditambah baik, bukan hanya dinilai daripada aspek pelanggan, tapi bukan hanya dinilai daripada aspek pedagang, tapi dinilai daripada aspek vendor dan juga syarikat-syarikat pengendali tersebut. Dan juga kelima adalah penyediaan garis panduan dan latihan keselamatan untuk penunggang e-hailing. So maybe kita boleh provide certain program untuk meningkatkan kesedaran kepada kepentingan keselamatan di jalan raya, untuk mereka bukan hanyalah perlu mengejar order ataupun pesanan semata-mata, tapi mereka perlulah jaga kebajikan mereka sendiri. Dan juga saya juga nak petik ada dua point yang kita dapat ketengahkan juga, iaitu salah satu adalah di mana pengiktirafan yang sewajarnya perlu diberi kepada penunggang penghantar makanan tersebut, bukannya hanya daripada aspek keselamatan, tapi juga daripada aspek kebajikan, contohnya insurans, ya. Kita pun sepatutnya ambil tiba dan belajar daripada negara-negara di luar sana, contohnya di United Kingdom dan juga di Spain, di mana pada bulan Mac tahun ini Mahkamah Agung, dia Supreme Court, telah memutuskan bahawa pemandu Uber di United Kingdom merupakan pekerja, iaitu employee, bukan pekerja sendiri ataupun self-employed. So bila dia dikira sebagai pekerja, mereka layak untuk dapat gaji minimum, layak untuk dapat cuti bergaji dan juga layak untuk dapat pencen. So ada coverage dia kat situ lah. Sama juga di negara Spain pun, di mana jemaah menteri mereka sendiri pun putuskan bahawa untuk mentiraf pekerja-pekerja PKLP ini, dan juga untuk memastikan bahawa syarikat pengendali platform tersebut untuk berkongsi algoritma dan kecerdasan AI, iaitu Artificial Intelligence, yang mana syarikat-syarikat tersebut gunakan untuk menilai pekerjaan di penunggang penghantaran tersebut dari segi aspek keadaan kerja, keputusan dalam pengambilan dan juga pemberhentian pekerja. So there is a transparency kat situ lah, di mana tak adanya syarikat pengendali berselindung dan cuba
yang bukan-bukan lah. So it's very important that untuk establish platform yang simbiotik di antara pekerja penunggang pengantaran dan juga syarikat. Okey, baik, kita dapat poin di situ. Apa yang diharapkan oleh Cik Nik adalah kerajaan sendiri perlu memberi pengiktirafan sewajarnya kepada individu yang terbabit dalam bidang perkhidmatan penghantaran P-hailing ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak Cik Nik kerana bersama-sama kami berkongsi berkaitan dengan apa yang dicadangkan, hasil kajian dan sebagainya. Terima kasih Cik Nik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Zainal. Ya, okey, itu dia, kita baru saja bersama-sama Encik Nik Nazrini Abdul Rahman, Pengarah Penyelidikan, Analitik dan Teknologi Maklumat Teraju, membincangkan tentang peluang pekerjaan perkhidmatan P-hailing buat Bumiputera semasa endemik COVID-19. Dan kita nak teruskan dengan seorang lagi panel, itu Zulhelmi Mansur yang merupakan Presiden Penghantar Malaysia. Okey, untuk waktu ini kita nak tahu lebih lagi kalau dari sudut penghantar Malaysia sendiri, sebab kita faham dari segi peranan golongan ini ataupun P-hailing bukan sekadar penggerak industri gig, malah mereka kini juga merupakan pekerja sah untuk yang menyara diri, menyara keluarga mereka. Kita bersama-sama Encik Zulhelmi ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Ya, sama-sama. Di hari ini. Baik, Encik Zulhelmi pastinya telah pun mendengar juga apa yang dinyatakan oleh Encik Nik sebentar tadi. Cuma di sini kita nak tahu apakah peranan penghantar Malaysia dalam nak memastikan kebajikan para penunggang P-hailing. Baik. Matlamat Satuan Penghantar P-hailing Malaysia, Penghantar Malaysia adalah untuk menjadi suara yang mewakili penghantar-penghantar P-hailing, ya, untuk kita sampaikan kepada pihak kerajaan dan juga syarikat penyelia perkhidmatan dalam menjaga keselamatan, kebajikan dan juga keadilan penghantar P-hailing di Malaysia. Alhamdulillah, penubuhan kami diterima oleh berbagai peringkat, baik di peringkat kerajaan, swasta, parti-parti politik dan juga rakan-rakan NGO. Cuma yang menjadi permasalahan utama hari ini, pihak syarikat tidak memberi kerjasama yang baik pada kami dalam menambah baik industri ini, khususnya permasalahan penghantar. Atas sebab itu kami memohon campur tangan segera daripada kerajaan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku pada hari ini. Terdapat kelemahan perkara dalam isu ini, iaitu satu, tiada garis panduan dan dasar oleh kerajaan Malaysia dalam sektor P-hailing ini, dan tiada kebajikan khusus yang lebih menyeluruh diberikan kepada penghantar P-hailing oleh kerajaan dan syarikat penyelia perkhidmatan. Sebagai contoh, syarikat-syarikat penyelia mengumpulkan pada upah pesanan perkhidmatan pada penghantar P-hailing ini. Selain daripada itu, ada syarikat penyelia yang tidak memaklumkan kepada penghantar P-hailing tentang kadar bayaran penghantaran pesanan untuk setiap kilometer dengan alasan katanya adalah rahsia syarikat. Jadi alasan ni saya kira dia tak masuk akal, dan bagi kami ianya telah melanggar hak asasi manusia, di mana penghantar wajib tapi kadar upah hantaran pesanan setiap kilometer, kerana ini adalah pendapatan mereka. Dan ada juga syarikat penyedia yang telah menetapkan SOP seolah penghantar ini adalah kerja tetap mereka. Sebagai contoh, ada sebuah syarikat penyedia perkhidmatan yang menetapkan beberapa SOP untuk penghantar P-hailing ini patuhi. Kalau tak, KPI penghantar P-hailing ini akan terjejas dan akan menyebabkan kadar upah setiap peran mereka pada minggu seterusnya akan terjejas. Jadi bagaimana mungkin penghantar mereka ini akan mematuhi SOP yang ditetapkan, sedangkan SOP ini tak adil sama sekali. Sebagai contoh, jika kadar upah penghantaran pesanan ini adalah tak baloi, dan kalau mereka ini tak terima pesanan, KPI mereka terjejas. Saya selama ni tak pernah dengar lagi ada penghantar P-hailing yang akan berhenti sementara untuk bertugas kalaulah kerja renyai atau tak terlalu sebab Bumiputera sebagai penghantar ini
panas ke, berhujan ke, normal bagi mereka. Ya. Tetapi ada keadil sekiranya hujan terlalu lebat dan mereka minta break, berehat, break, seketika nak tunggu hujan reda, KPI mereka adjust. So ini menyebabkan isu-isu keselamatan dan kebajikan mereka. Jadi tidaklah syarikat penyelip beri kemanusiaan atas isu ini. Di dalam pendepan isu ini, saya kira di tingkat persatuan kami telah melakukan yang baik, dan perlu difahami persatuan NGO bukan sebuah badan yang mengeluarkan akta, polisi atau undang-undang. Persatuan hanya sebuah badan yang menyuarakan aduan dan permasalahan kepada pihak bertanggungjawab dan semestinya kerajaan kita ada memberikan cadangan dalam perbaikan industri ini. Dan untuk makluman semua, alhamdulillah semua kementerian agensi telah yang terlibat telah pun kami ada bicara bersama. Alhamdulillah hampir setahun lebih diambil, kita ambil masa dalam perjuangan untuk membela dan menjadi suara kepada yang ada di Malaysia ini. Hampir saya kira kesemua kementerian yang terlibat dan agensi berwajib yang melibatkan sektor P-Hailing ini telah kita ajukan kesalahan yang melibatkan P-Hailing Malaysia. Antaranya sudah mestinya teraju antaranya yang mengenai Malaysia, Kementerian Sumber Manusia, Belia dan Sukan, Kementerian Komunikasi Malaysia, KPDN, DCP, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, JTKSM, PDRM, PESO, kerana kita pun adalah ejen kontrak PESO, dan juga kita buat jalankan program PESO, contoh semak dan caro untuk sikan inisiatif kerajaan, kemudian juga MyROS dengan JKKP, kita terlibat langsung dalam strategi 7 KKP negara dengan pihak KKP dan juga pihak universiti, NGO MSOS dan MTUC, dan wakil-wakil parti politik. Tak kira lah pada mana pun. Itulah saya kira yang telah pun. Maknanya apa yang disuarakan didengari dan akan diberikan juga perhatian tindakan selanjutnya, sebab kita faham juga ramai yang cuba mengemukakan pelbagai cadangan dan juga langkah-langkah yang sepatutnya bagi membela nasib penghantar makanan ataupun mereka terlibat dalam P-Hailing ini sendiri. Bagi penghantar makanan sendiri, bagaimana dengan harapan penghantar makanan untuk melihat sektor P-Hailing ini secara ringkas dalam Malaysia berkembang pesat selepas ini? Okey, baik. Di peringkat persatuan, kami telah bekerjasama dengan Pemuda Malaysia dan juga MTUC dalam menambah baik industri ini. Dan kita telah melancarkan satu kempen tuntutan hak penghantar Malaysia. Dan inilah harapan kami. Ada 5 resolusi yang kita gariskan. Resolusi yang pertama, untuk menggesa dan mencadangkan kepada pihak kerajaan agar mengiktiraf status individu yang terbabit dalam industri P-Hailing ini sebagai pekerja dan dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 dan akta berkaitan. Resolusi ini kita bentang bertujuan untuk mendapatkan penarahan status sebagai pekerja gig ekonomi. Ini asas utama pada kita nampak jalan penyelesaian atas segala masalah yang berlaku pada masa ini. Ini yang telah dilaksanakan kalau ikutkan di UK dengan penarahan pekerja gig ekonomi, segala kebajikan, keselamatan dan keadilan telah yang mereka perjuangkan dapat diberikan. Mereka juga telah mendapat bayaran gaji per jam, ada upah khidmatan yang berbaloi, perlindungan sosial dan lain-lain lagi. Walaupun mereka telah mendapat hak sebagai pekerja, mereka masih lagi bekerja sama macam pekerjaan bebas, dan kerana gig ekonomi ini adalah pekerjaan bebas dan tidak mengikat masa. Walaupun gig ekonomi ini adalah bebas, terdapat syarikat-syarikat jadi perkhidmatan memanipulasikan pekerjaan ini. Jadi kerajaan Malaysia perlu kita lihat seakan membisu walaupun banyak aduan yang telah kita suarakan. Dan ini sendiri diakui oleh JTKSM dalam pertemuan empat mata kita, penghantar dan juga pihak perusahaan sebuah syarikat penyalin perkhidmatan di mana wujudnya master and servant dalam SOP mereka. Dan
tidak seperti konsep freelance yang diwawarkan oleh syarikat tersebut. Okey, baik. So atas sebab itu resolusi pertama ni sangat penting. Okey, baik. Saya pasti juga sebenarnya banyak perkara yang boleh kita bincangkan, cuma masa kita ada sampai saat ini saja. InsyaAllah ada masa, ada ruang kita panjangkan lagi perbincangan berkaitan dengan topik ini. Kita harapkan ekonomi gig ini, perkhidmatan P-hailing dan juga dari segi perlindungan untuk mereka diberikan perhatian sepenuhnya oleh kerajaan kita untuk memastikan nasib mereka terbela. Terima kasih banyak-banyak Encik Zulhelmi Mansur kerana bersama-sama kami berkongsi pendapat dan juga pengalaman sendiri juga kan untuk peluang pekerjaan perkhidmatan P-hailing buat Bumi Putra semasa endemik COVID-19. Kita harapkan semuanya baik-baik belaka selepas ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Okey, baik. Kita nak anda semua terus setia bersama-sama saya, Ziana Nasir, Ruang Bicara, kerana kejap lagi kita ada sesi yang kedua. Dari awal tadi Ziana ada pesan kita malam ini adalah back to back. Kejap lagi kita nak bincangkan topik berkaitan dengan penjagaan mata semasa endemik COVID-19.